Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Muhammad Syahrizal Mawang dalam Berita Pagi Sabah 24 Jun 2022. Sebanyak 21 sekolah yang dibaik pulih atau dibina semula akan diserahkan Jabatan Kerja Raya JKR Sabah kepada Kementerian Pendidikan KPM sehingga hujung tahun ini. Kesemua sekolah berkenaan adalah sekolah daif di bawah projek seliaan JKR Sabah. Timbalan Menteri Pendidikan Dua Datuk Muhammad Al-Amin memaklumkan lebih banyak sebut harga bagi projek seumpama akan dilaksana dalam masa terdekat. Tapi projek sekolah daif ini saya mahu bagi tahu ini adalah proses yang berterusan, ongoing proses. Dia tidak akan ada hentinya. Kita berdasarkan skala 1 hingga skala 7. Fokus kita adalah skala 6 dan skala 7. Mana yang skala 6, kita akan menyelenggara sekolah-sekolah tersebut. Mana yang skala 7, kita akan dapat projek gantian penuh lah. Beliau ditemui RTM di Sekolah Kebangsaan SKK Kapor Kuala Penyu selepas sesi perasmian dan penyerahan semula sekolah tersebut kepada KPM. Terdahulu beliau menghadiri program sama di SK Menumpang Kuala Penyu. Kos baik pulih bagi kedua-dua sekolah berkenaan masing-masing RM3.9 juta bagi SK Menumpang dan RM2.09 juta bagi SKK Kapor. Secara keseluruhan, sebanyak 406 sekolah daif dikenal pasti yang memerlukan tindakan segera, sama ada dibaik pulih atau dibina semula di seluruh negeri. Datuk Muhammad kemudian menghadiri sambutan Hari Guru Peringkat Daerah Kuala Penyu 2022 di Dewan Dato' Shah Bandar Makang, Kuala Penyu. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah amat menghargai dan berterima kasih atas komitmen Kementerian Pendidikan KPM dalam memastikan Sabah sentiasa diberi keutamaan untuk segera membaik pulih sekolah-sekolah daif di negeri ini. Pengarah Pendidikan Sabah Tania Jaman berkata, kerjasama tersebut berupaya mempercepatkan kerja-kerja baik pulih sekolah daif sekaligus memastikan kelancaran sesi pembelajaran dan pengajaran guru dan murid dapat dilaksanakan. Kita memang mengalu-alukan inisiatif tersebut dan bersama-sama berusaha untuk memastikan apa juga projek seperti ini dapat disegerakan. Ini adalah merupakan satu hasrat bersama dan sesuailah dengan slogan baharu kita iaitu Sepakat Sabah Hebat. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran program Gerakan Masa Terima Kasih Cikgu peringkat Pejabat Pendidikan Daerah di Kota Kinabalu. Kerajaan akan terus mengutamakan aspek kemudahan pendidikan luar bandar. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik berkata ia penting bagi keselesaan pendidik dan pelajar dalam memastikan sistem pembelajaran sentiasa berada pada tahap terbaik. Pada masa sama, Datuk Robert berharap pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 di semua sekolah perlu terus dipantau meskipun ketika peralihan fasa endemik bagi mengelak jangkitan kembali melonjak. Beliau berkata demikian semasa merasmikan sambutan Hari Guru dan Pesta Keamatan Peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Gunsanat di Keningau. Sempena sambutan ini, Datuk Robert yang juga adun bingkur menyumbangkan bantuan kewangan kepada pihak pengurusan sekolah untuk kegunaan pelbagai aktiviti. Pencapaian akademik dan kurikulum sekolah luar bandar di Tawau menunjukkan peningkatan amat ketara terutamanya dalam sijil pelajaran Malaysia SPM 2021. Kejayaan itu bukan sahaja didorong dengan kesungguhan pelajar mengulang kaji pelajaran, malah usaha keras dan pengorbanan warga pendidik dalam meningkatkan prestasi akademik dan kemahiran pelajar. Menurut Pembantu Menteri Keuangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, jurang perbezaan antara sekolah bandar dan luar bandar semakin rapat kerana masing-masing mampu bersaing dengan kemahiran tersendiri sejajar perkembangan teknologi masa kini. Saya melihat semakin bertambah sekolah-sekolah di luar bandar yang telah menunjukkan peningkatan dari segi akademik. Contohnya baru-baru ini dalam peperiksaan SPM terdapat satu sekolah yang dipanggil SMK Wakuba. Sekolah luar bandar tapi telah menunjukkan lonjakan yang begitu tinggi sehingga ia terpilih salah satu sekolah terbaik luar bandar yang mempunyai peningkatan dari segi pencapaian akademiknya. Datuk Nizam berkata demikian kepada RTM dalam majlis makan malam sempena sambutan Hari Guru di Tawau. Beliau berharap kerjasama semua warga pendidikan termasuk pejabat pendidikan daerah dan guru-guru serta ibu bapa terus diperkukuh agar lebih banyak sekolah luar bandar merekodkan lonjakan terbaik.
Perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan 137 jangkitan baru semalam bertambah 12 kes berbanding kes sebelum ini. Peningkatan tinggi jumlah jangkitan baru di Kota Kinabalu dan Pinampang menjadi faktor utama yang mengakibatkan kes harian berada pada paras yang tinggi. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, meskipun demikian 13 daerah merekodkan penurunan jangkitan harian berbanding 5 daerah mencatat peningkatan kes. Jumlah daerah yang bebas sebarang jangkitan baru pula bertambah daripada 9 kepada 16 daerah. Sebanyak 136 kes semalam dalam kategori 1 dan 2 serta 1 kes dalam kategori 4. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi Sabah. Penubuhan Tawau Emergency Mutual Aid TEMA berupaya menangani sebarang kecemasan yang berlaku di tempat kerja. TEMA yang dipelopori pemain industri itu diberi latihan kecemasan bagi membolehkan mereka bertindak lebih awal dengan melakukan pertolongan kecemasan. Adun Tanjung Batu Andi Muhammad Suryadi Bandi menyatakan inisiatif Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM ini secara tidak langsung mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan harta benda. Inisiatif yang baik daripada pihak bomba ya untuk memastikan risiko ataupun adakah berlakunya sebarang bencana yang berlaku, ahli-ahli TEMA kita boleh kurangkan dan seterusnya mengatasilah ya, kerana TEMA ini perlu memandangkan risiko perkara-perkara buruk akan menjadi teruk ataupun berlaku sekiranya ia tidak ditangani dengan baik. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas melancarkan TEMA di Tawau. TEMA merupakan pasukan menyelamat yang keempat ditubuhkan di Sabah selepas Kota Kinabalu, Sandakan dan Lahad Datu. Pewujudan TEMA ini sebenarnya adalah untuk syarikat-syarikat yang berkolaborasi, berintegrasi in term of dia punya resources, dia punya manpower dan juga kepakaran. Jika berlaku sesuatu insiden, mereka sebenarnya bersama-sama membantu antara satu sama lain menangani isu tersebut pada peringkat awal sebelum ketibaan pasukan bomba. TEMA didedahkan dengan latihan berasaskan 3 kemahiran iaitu bantuan hidup asas, teknik melawan kebakaran di peringkat awal dan risiko bahan berbahaya. Majlis Amanah Rakyat MARA telah meluluskan 98.47 juta ringgit pinjaman perniagaan untuk 1,121 usahawan di Sabah bagi tempoh antara 2020 hingga 31 Mei lepas. Daripada jumlah itu, sebanyak 39.9 juta ringgit diluluskan untuk 583 usahawan wanita yang telah mendapat pembiayaan MARA pelbagai skim pembiayaan agensi tersebut. Pengerusi MARA Datuk Seri Panglima Aziza Muhammad Dun berkata, daripada jumlah itu juga seramai 142 usahawan wanita telah mendapat kelulusan untuk skim Dana Nita melibatkan peruntukan sebanyak 6.2 juta ringgit. Menurutnya, MARA Sabah telah diperuntukkan 5 juta ringgit untuk program penjana e-commerce melibatkan 500 peserta dengan 60% disasarkan untuk usahawan wanita. Beliau berucap merasmikan program Bina Niaga dan Outreach Luar Bandar MARA Negeri Sabah di Pitas. Golongan belia perlu menguasai kemahiran teknologi digital selain jati diri yang unggul. Ia penting bagi melahirkan belia berkemahiran yang mampu bersaing di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pengurusi Penganjur Karnival Keluarga Malaysia 2022, Syarif Ismar Hafiz Syarif Abdul Rahman menyatakan demikian sempena perasmian penutupan Karnival Belia Keluarga Malaysia 2022, anjuran pemuda UMNO libaran di Kompleks Sukan Sandakan disempurnakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bung Mukhtar Radin. Karnival ni dia dapat sambutan yang banyak sebab banyak belia-belia yang join aktiviti dorang, macam terutamanya yang PUBG dengan Mobile Legends. Jadi dorang dapat cungkil bakat dorang melalui sukan elektronik tu. Harap aktiviti ini dapat dibuat tahun depan agar dapat cungkil lagi bakat-bakat anak muda. Pelbagai aktiviti menarik diadakan seperti pertandingan futsal,
bola jaring dan bola tampar, serta banyak lagi. Saya mengambil dalam bidang futsal. Dalam bidang ini banyak terdapat bakat-bakat belia di Sandakan ini. Acara ini perlu dilakukan secara tahunan lah untuk mencukil bakat-bakat baru. Dengan adanya anjuran seperti ini, kita dapat mewujudkan satu perpaduan khasnya kepada remaja, belia dan masyarakat di daerah Sandakan ini. Inilah yang diharapkan sekali oleh para remaja agar karnival yang seperti ini kerap dapat dilakukan. Ke arah memastikan pengguna mendapat maklumat tepat dan sahih, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Keningau turun padang mengadakan program kesedaran pengguna bijak di Kampung Tikolot, Tambunan. Program bagi memberi kefahaman jelas dan tepat tentang dasar dan peranan agensi kerajaan secara bersemuka kepada penduduk setempat. Melalui rakan strategi kita iaitu penerangan, PDRM, EDK dan agensi bomba, Fama, pertanian cuba untuk menyampaikan maklumat kepada penduduk setempat dan masyarakat sekitar daerah Tambunan ini agar mendapat maklumat yang tepat, tidak melalui medium-medium yang tidak sahih. Program seumpama akan terus diperluas di kawasan pedalaman. Semua ketua bahagian Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS dinasihati meningkatkan komitmen memantapkan parti, ia termasuk mempergiat usaha menambah keahlian di kawasan masing-masing. Presiden PBRS Tan Sri Joseph Krupp berkata, parti tempatan ini sentiasa mengalu-alukan penyertaan rakyat pelbagai latar belakang dalam perjuangan parti. Kita alu-alukan mereka datang. Lagipun tambahan lagi pula, parti ini merupakan parti tempatan. It's a local party. Parti merupakan berbilang kaum. Tidak mengira apa bangsa, tidak mengira apa agama dan keturunan dan budaya. Beliau memberitahu sidang media selepas merasmikan pejabat PBRS Tanjung Papat dan pelancaran bilik gerakan BN PBRS di Sandakan. Dalam majlis ini, Tan Sri Joseph menyampaikan watika pelantikan ahli jawatan kuasa bahagian dan ketua-ketua cawangan serta menyaksikan penyerahan borang keahlian baharu PBRS Tanjung Papat. Sekian berita pagi Sabah, saya Muhammad Syahrizal Mawang. Salam hormat.